Buletin Didik 26 Oktober bersama saya Tarusydi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Guru yang enggan divaksin diberi tempoh sehingga 1 November ini sebelum tindakan selanjutnya diambil terhadap mereka. Ketetapan itu selaras dengan kehendak Jabatan Perkhidmatan Awam JPA yang mahukan semua penjawat awam patuh pada perkeliling yang mewajibkan mereka melengkapkan suntikan vaksin COVID-19 sebelum tarikh berkenaan. Kita telah menerima senarai terkini ya, sebab selepas diumumkan itu oleh JPA bahawa kakitangan awam diwajibkan, maka terdapat guru-guru yang telah pergi mendapatkan dos pertama. Maka kita sedang memantau keadaan semasa, dan apa yang paling penting adalah jika sekiranya ianya menjejaskan operasi sekolah, tindakan segera akan diambil, termasuklah membuat pertukaran kepada guru-guru. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Samariang di Kuching siang tadi. Jelas beliau, pertukaran itu perlu dilakukan bagi memastikan pembelajaran murid tidak terjejas selain memastikan guru yang lengkap divaksin tidak terkesan. Dalam konteks tertentu, sekiranya ianya memberi impak yang cukup besar, maka pertukaran guru itu akan disegerakan. Khususnya untuk murid-murid, melibatkan murid-murid berkumpulan khas sebagai contoh. Kerana guru-guru yang mengajar murid berkumpulan kelas ini biasanya kena berada bersama dengan murid-murid ini, dan secara fizikalnya mereka sentiasa di samping anak-anak ini, dan kita ingin pastikan bahawa keadaan operasi di sekolah itu tidak terjejas. Dalam pada itu, bagi program imunisasi pelajar berusia 12 hingga 17 tahun, beliau berkata secara keseluruhannya 80% sudah menerima dos pertama, malah ada negeri yang sudah mencapai 90%. Tambahnya, sebahagian besar pelajar tingkatan 5 dan 6 sudah lengkap vaksinasi dan KPM berpuas hati apabila proses imunisasi ini berjalan lancar. Malaysia menggesa Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menangani jurang pengagihan bekalan vaksin COVID-19 dengan bergerak lebih ke hadapan bersama pelan kesaksamaan pengedaran baharu. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata ketika ini keadaan amat mengecewakan dan ia menjadi kegagalan moral terbesar kemanusiaan dalam menangani isu pandemik berkenaan. When the world was told vaccines would be available, there was great hope for global solidarity with the establishment of the COVAX facility. Yet to date, its delivery has been far short of what was planned. It has been in large part a great disappointment, with bilateral deals taking precedence over international collaboration and global solidarity. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada mesyuarat jawatankuasa Rantau Pasifik Barat WHO ke-72 di Himeji, Jepun. Khairi berharap isu ketidakadilan agihan itu dapat diselesaikan segera, terutamanya bekalan baharu yang lebih bersifat antiviral dan vaksin COVID-19 untuk golongan kanak-kanak. Malaysia katanya bersedia melaksanakan pemindahan penghantaran ke negara yang lebih memerlukan menerusi inisiatif pertukaran teknologi dan pelaburan pembuatan vaksin. Pada masa sama, Malaysia belum menerima data yang diperlukan daripada syarikat pengeluar vaksin COVID-19 bagi meneliti kesesuaian pemberian vaksin kepada kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Aaron Argo Dagang berkata, Jawatankuasa Pemilihan Calon Vaksin KKM sedang meneliti keberkesanan dan keselamatan vaksin ke atas golongan itu. Kementerian Kesihatan sedang meneliti keberkesanan dan keselamatan vaksin ke atas populasi tersebut berdasarkan bukti-bukti saintifik melalui kajian klinikal ataupun real world data. Setakat ini beberapa kajian klinikal sedang dan telah dijalankan, termasuk pada 20 hari bulan September 2021, pihak Pfizer BioNTech telah mengeluarkan hasil dapatan kajian klinikal fasa 3 untuk usia 5 tahun hingga kurang daripada 12 tahun. Tambahnya, dapatan kajian itu vaksin disahkan selamat. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Ipoh Timur, Wong Kah Woh, sama ada KKM sudah atau sedang meneliti kesesuaian dan keberkesanan penggunaan vaksin bagi kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah, dan sama ada kementerian sudah mendapat maklumat berkaitan daripada pengilang vaksin COVID-19. Dalam pada itu, China sudah memulakan pemberian vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak seawal usia 3 tahun ketika negara itu bergelut dengan lonjakan semula kes varian Delta dan penularan virus yang semakin kerap. Media tempatan melaporkan beberapa kawasan di China memberikan vaksin kepada kanak-kanak berusia antara 3 hingga 11 tahun.
Vaksin yang dibangunkan syarikat farmaseutika tempatan Sinovac Biotech dan syarikat milik kerajaan Sinopharm itu terdahulu diberikan kepada individu berusia 12 tahun ke atas. Kerajaan China membenarkan pemberian vaksin itu kepada kanak-kanak berusia 3 tahun ke atas sejak Jun lalu. Hari ini juga China meletakkan 4 juta rakyatnya di Beijing di bawah sekatan pergerakan. Arahan ini telah pun dikeluarkan terdahulu untuk puluhan ribu penduduk di utara China. Namun dengan 29 kes baharu yang dilaporkan seluruh negara hari ini, arahan itu dipeluaskan ke Beijing. Secara keseluruhannya, China telah merekodkan lebih 100 kes yang menular di 11 wilayah dalam tempoh seminggu ini. Untuk rekod China, antara yang merekodkan kadar vaksinasi tertinggi dalam kalangan negara ekonomi terbesar dengan 75% daripada 1.4 bilion penduduknya sudah menerima dos lengkap. Negara itu kini mengagihkan dos penggalak kepada golongan dewasa. Berpegang pada prinsip tiada murid yang tidak boleh dididik asalkan kena pada caranya. Itu yang disumpulkan hasil usaha keras kumpulan guru dari Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis dalam mendidik murid pemulihan khas bagi mempercepatkan proses membaca, memahami, menulis dan membentuk murid secara normal. Guru besarnya Cikgu Suzaidi Maknoh berkata, langkah pertama dilakukan adalah mencipta suasana kelas yang selesa, penggunaan muzik serta menghasilkan pelbagai dekorasi kreatif bagi menarik minat murid menyertai kelas. Dahulunya bilik pemulihan khas ini adalah bilik biasa dan peratusan kehadiran murid ke kelas juga agak merosot. Hasil gabungan idea kumpulan guru dan kaki tangan sekolah, mereka melakukan transformasi kepada sebuah bilik pengajaran berkonsepkan ala kafe dan santai. Nama bilik itu juga ditukar kepada bilik supersonik dengan menggunakan sepenuhnya barang terpakai seperti pintu tandas, katil asrama, tayar dan kerusi yang rosak. Transformasi ini siap sepenuhnya dalam tempoh 2 minggu sahaja dan mula digunakan sejak Oktober tahun lalu. Pelopor ni adalah Cikgu Nahrudin, pengarah pendidikan negeri Perlis sendiri yang memperkenalkan redesign di peringkat negeri Perlis lah. Jadi daripada situlah kita mula mengorot langkah di mana saja tempat yang kita boleh redesign kita buat. Bukan sekadar untuk redesignkan bilik, kita juga cuba untuk bila kita dah selesai benda-benda macam fizikal dan lebih kondusif, kita akan cuba tekankan kepada konten pembelajaran tu pula. Jadi sebelum nak tekankan kepada konten pembelajaran, sediakan keadaan yang kondusif dulu. Daripada keadaan yang kondusif, barulah boleh ke sana dan kita boleh push lebih lagi pada tu. Semangat motivasi untuk guru tu sendiri. Bila keadaan kelas yang macam ni, takkan dia nak mengajar lagi sambil lewa. Tambahnya, sejak konsep itu dipraktikkan, 30% daripada keseluruhan 24 murid yang merakumi tahun 1 hingga 3 daripada tidak mengenal huruf akhirnya berjaya menyertai murid di kelas aliran perdana. Manakala murid-murid lain juga telah menunjukkan perkembangan yang positif serta mulai dapat menguasai 3M iaitu menulis, membaca dan mengira. Malah, ada di antaranya yang mewakili negeri Perlis dalam pertandingan nyanyian dalam kategori murid pemulihan khas. Guru pemulihan khas Cikgu Afizul Ahmad Pahmin berkata, beliau menggunakan pendekatan pemberian ganjaran setiap kali muridnya berjaya menyiapkan tugasan. Mereka juga dibenarkan bermain permainan video game apabila mencapai satu-satu tahap yang ditetapkan. Kita anggarkan dalam 70% lah meningkat pencapaian murid. Jadi macam bila murid datang ke kelas, jadi pembelajaran tu akan berlaku walaupun sedikit. Jadi kita nampak peningkatan tu. Secara keseluruhannya 70% murid boleh menguasai lah apa yang kita ajar pada hari itu. Sejak ditransformasikan hingga kini, 51 sekolah di Perlis dan Johor telah mengadakan lawatan ke sekolah itu bagi melihat sendiri cara dan pelaksanaan keseluruhan konsep yang digunakan. Ibu bapa generasi pertengahan memainkan peranan yang penting untuk melahirkan generasi muda dilengkapi nilai etika yang tinggi, terutamanya dari segi adab ketika berkomunikasi dengan golongan yang lebih tua. Adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa dalam mewujudkan institusi keluarga yang menerapkan nilai-nilai positif untuk memastikan kanak-kanak dan remaja tidak mudah terpengaruh dengan anasi negatif, terutamanya daripada media sosial. Pensyarah di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Khadijah Alawi menegaskan, ibu bapa memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi baharu yang mempunyai adab sopan dan budi pekerti yang baik. Guru juga pendidiklah terutamanya perlu memainkan peranan yang sangat besar
dalam mendidik modal insan negara ni lah ke arah satu mempunyai adab yang baik dalam kita berkomunikasi. Bukan saja ibu bapa ya Wan, orang tua mana-mana sekalipun lah. Kita jumpa dalam bas ke, kita jumpa kat sekolah ke, kita dengan bos-bos kita pun orang tua daripada kita. Jadi pelajaran ini tak akan habis dan ianya membawa kepada kejanah lah. Ibu bapa harus menjadi sistem sokongan guru untuk sentiasa memantau tingkah laku dan percakapan anak-anak di rumah, juga ketika bersama rakan atau saudara mara. Tugas guru agak terbatas, iaitu hanya ketika anak-anak berada di sekolah. Jadi ibu bapa harus menggalas tanggungjawab untuk mendidik ini di luar waktu tersebut. Kalau kita nak jadi negara maju, salah satu perkara yang sangat penting adalah ibu bapa kena menghormati anak-anak dan menghormati orang tua mereka. Jadi generasi pertengahan ni sangat memainkan peranan dalam pembentukan sebuah keluarga. Jadi ibu bapa zaman moden ni dengan adanya internet membantu mereka mengubah sikap mereka lah. Justru jalinan kerjasama antara guru dan ibu bapa perlu seiring untuk memastikan populasi generasi muda akan datang tergolong dalam generasi yang tinggi nilai moralnya. Cendekiawan digesa membantu membentangkan kajian masing-masing dalam melahirkan lebih banyak karya dan kajian dalam bidang kesusasteraan kanak-kanak dan remaja seperti di negara barat. Bidang kesusasteraan adalah tulang belakang dalam mengembangkan minat dan menyuburkan kesusasteraan bahasa Melayu agar ia dapat hidup dan bertahan dalam arus globalisasi. Pengarah Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Abang Padili Abang Muhi dalam majlis perasmian seminar kanak-kanak dan remaja ke-10 secara maya semalam menegaskan kepentingan menambah karya kesusasteraan kanak-kanak dan remaja di pasaran. Seminar ini diharap akan sekaligus meningkatkan minat para pengkaji, para penyelidik untuk melaksanakan pelbagai kajian di pendidikan yang akan membantu kita mencari jalan dan strategi untuk kita mengembangkan kesusasteraan kanak-kanak dan remaja ini agar menjadi satu daripada perkembangan yang penting dalam kita membina kesusasteraan kebangsaan di negara kita ini. Tambahnya, terdapat 53 pembentangan rencana dan artikel yang terdiri daripada 30 genre sastra kanak-kanak, 19 sastra remaja, 3 sastra kanak-kanak dan remaja serta 1 kajian umum yang telah disumbangkan oleh pakar dari 13 institusi pendidikan tinggi. Melalui seminar ini akan lahirlah para penulis, para pengkaji yang akan melakukan lebih banyak kajian yang bertujuan untuk memastikan kesusasteraan kanak-kanak dan remaja di negara kita ini tidak akan diabaikan. Beliau juga yakin kesusasteraan kanak-kanak dan remaja akan terus berkembang jika karyawan dan mereka yang pakar setia menghasilkan naskah demi kepentingan generasi akan datang. Bertemu kembali. Menjadikan kegagalan dalam perniagaan terdahulu sebagai motivasi. Ikuti kisah pasangan suami isteri Muhammad Hanif Adnan dan Nur Fariza Zainul Arifin yang berpegang kepada pengalaman itu untuk menjana pendapatan baharu. Pengusaha kopi pokok Muhammad Hanif 29 tahun dan isteri Nur Fariza 27 tahun memulakan perniagaan menjual minuman kopi di Seksyen 6 Shah Alam sejak sebulan lalu. Ketika itu, larangan rentas negeri masih berkuat kuasa menyebabkan rakyat tidak dapat pulang ke kampung halaman. Berkonsepkan warung kopi di bawah pokok, Muhammad Hanif mendapat inspirasi untuk memulakan perniagaan itu dari kedai-kedai kopi di pantai timur dan utara Semenanjung. Kopi pokok still masih lagi muda, kan? Masih lagi merangkak dalam dunia bisnes ni, masih lagi merangkak. Tapi nak cakap kopi pokok ni, kalau tak ada kegagalan daripada bisnes-bisnes yang sebelum ni, kalau nak cakap tak terkira lah yang gagal kan. Tapi that failure yang orang kata create kopi pokok sebenarnya kan, daripada setiap satu kegagalan tu
kita orang belajarlah something kan, which is benda yang sepatutnya kita orang buat, yang tak sepatutnya kita orang buat. So bagi saya, kopi pokok walaupun dia sebulan, tapi pengalaman yang kita orang dah ada ni yang membuatkan dia sustain lah. Mereka hanya menjual minuman kopi kampung. Bagi mempelbagaikan pilihan khususnya untuk generasi muda, Muhammad Hanif dan isteri turut menerapkan cita rasa moden seperti latte dan kopi karamel. Sebulan beroperasi, mereka bersyukur kerana perniagaan ini mendapat sambutan menggalakkan dan menerima komen positif di media sosial. Malah Muhammad Hanif tidak menyangka gabungan konsep tradisional dan moden yang diperkenalkannya digemari pelanggan. Ini kerana pada masa sama, pelanggan dapat merasai kembali nostalgia suasana santai minum di warung-warung dekat kampung mereka. First, as a seller, as a businessman, kita rasa puas kat situ. Orang kata, whatever thing is, customer come first lah. That's why orang kata harga rakyat lah kan. Harga rakyat rasa tu bangsawan lah. Rezeki tu orang kata Allah akan bagi kan. Allah akan bagi, which is benda tu kita orang percaya Allah akan bagi. And then first of all, apa-apa pun customer lah. Kalau customer rasa puas, kita pun rasa puas juga. Kadang-kadang kalau orang kata letak harga mahal, tiba-tiba rasa kopi tu tak sedap kan. Lepas tu customer akan cakap, customer akan komplain, harga dah lah mahal, kopi tak sedap. So kat situ orang kata dia dah jadi orang kata satu problem untuk kita yang kita kena find solution juga. So kat sini kita orang, which is win-win situation. Serendah RM4 bagi secawan kopi mentega, mereka mampu menjual lebih 200 cawan kopi sehari. Namun dengan menjalankan perniagaan di bawah pokok, sudah tentulah ada risikonya. Apabila hujan, jumlah pelanggan kurang dan jualan merosot. Menganggap semuanya itu sebagai ujian Allah, Muhammad Hanif dan isteri enggan cepat patah semangat. Asia mengalami cuaca paling panas dalam sejarah pada tahun 2020. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menjelang sidang kemuncak perubahan iklim COP26 mendedahkan cuaca terlampau panas itu telah memberi impak besar terhadap pertumbuhan benua Asia. Dalam laporan tahunan State of the Climate in Asia itu, PBB berkata setiap bahagian di Asia menerima kesannya. Cuaca ekstrim dan perubahan iklim menyebabkan kehilangan nyawa, jutaan hilang tempat tinggal dan kerugian berbilion dolar serta memusnahkan infrastruktur dan ekosistem. China menanggung kerugian terbesar $238 bilion. Pembangunan mampan terancam dengan isu keselamatan makanan dan air. Risiko kesihatan dan alam sekitar meningkat. Peningkatan haba dan kelembapan juga diramal menyebabkan kekurangan tempoh bekerja di luar di seluruh Asia dengan risiko kerugian berbilion dolar. Ini pula usaha menangani perubahan iklim termasuklah cuaca panas melampau. Singapura berharap dapat memberi inspirasi kepada negara-negara lain menerusi platform pameran di Expo Dubai 2020. Melalui Singapore Pavilion, Republik itu mahu mempromosi dan mendidik keperluan perancangan urban bertemakan kehijauan. Singapore Pavilion menyediakan tarikan hijau bertemakan Nature, Nurture, Future sebagai aspirasi ke arah masa depan lestari menggabungkan teknologi dan alam semula jadi. Ruang hijau bertingkat ini menampilkan lebih 80,000 tanaman, kesemuanya dikuasai ekosistem semula jadi. Mengambil sumber cahaya daripada matahari, bekalan air pula adalah melalui proses tapisan yang kemudiannya dilepaskan secara perlahan-lahan. Keseluruhan sistem penjagaannya pula dikawal oleh robot yang memastikan keperluan tanaman dijaga rapi. When you look up, we have hanging pots with draping vines coming down. That takes up about 1,700 plants. On all the cones inside and outside, we have about 45,000 plants. So together with the periphery planting, the trees and shrubs all around you, we have about 80,000 plants in total. Tambahnya, banyak faktor yang dipertimbangkan ketika membangunkan pameran ini dari segi pengurusan tenaga, khususnya penjimatan tenaga dengan rekaan sebegini. Turut dijadikan tarikan bunga kebangsaan Singapura iaitu bunga orkid. Kira-kira 200 orkid dipamerkan dengan setiap daripadanya membawa nama pemimpin terkenal seperti Nelson Mandela dan Ban Ki-moon. Expo Dubai 2020 berlangsung dari 1 Oktober sehingga 31 Mac tahun depan. Orang memukat pagi dan petang, penat dan lelah ia tahankan. Orang beradat berhati lapang, umpat dan fitnah ia diamkan. Dikatakan berhuma lebar, sesapan di halaman.
Maksudnya, memegahkan harta milik dan kebolehannya, tetapi harta milik dan kebolehannya itu tidak seberapa. Sukan. Persatuan Badminton Malaysia BAM melantik bekas juara dunia dan pemenang pingat emas Olimpik Atlanta Rexy Menaiki sebagai timbalan pengarah kejurulatihan. BAM dalam satu kenyataan semalam mengumumkan Rexy akan melaporkan diri di Akademi Badminton Malaysia ABM di Bukit Kiara 1 Disember depan. Bekas pemain bergu lelaki Indonesia itu akan berganding bahu bersama pengarah kejurulatihan Wong Chung Han. Pakar bergu berusia 53 tahun itu diberikan tugas secara khusus menjaga pemain bergu dalam skuad kebangsaan dalam melihat dan meningkatkan lagi prestasi mereka. Rexy yang merupakan Ketua Jurulatih Persatuan Badminton Thailand BAT sejak 2017, sebelum ini melatih pasangan bergu negara di BAM. Ketika zaman kegemilangannya, Rexy bersama Ricky Subakja menjuarai kejuaraan dunia 1995 dan gelaran Olimpik 2016 selain memenangi 3 pingat emas Piala Dunia dan 4 kali gelaran Piala Thomas antara 1994 hingga 2000. Siri jelajah tenis ATP terbuka Vienna, bekas pemain nombor 1 dunia Andy Murray tampil cemerlang menewaskan pilihan kelima Hubert Hurkacz untuk mara ke pusingan kedua. Selepas tewas 2 kali kepada lawan sama tahun ini, Murray nyata tidak mengulangi kesalahan sama apabila mengetepikan cabaran lawan dari Poland itu. Mendahului set pertama 6-4, Murray bagaimanapun kecundang pada set kedua yang diheret ke penentuan tiebreak 6-7. Namun bintang Britain ini kembali mendapat momentum untuk menang mudah set ketiga 6-3 dalam keseluruhan permainan yang memakan masa 2 jam 41 minit. Ini adalah kemenangan ke-9 buat Murray di Vienna. Cabaran seterusnya, dia dijadual berdepan Carlos Alcaraz dari Sepanyol di pusingan kedua. Tarikan terbaru di New York, Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik hari ini. Ruang berkaca pada ketinggian 427 meter ini memberi rasa seolah-olah terapung di udara. Saya Tarusydi Muhammad Nazri, salam hormat dan kita jumpa lagi.